السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibnu Abdul Salam Taqiyuddin Ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam perbincangan tentang beriman dengan qada dan qadar. Dan kita telah pun memahami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman tentang sejumlah usul atau prinsip yang utama dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dalam memahami masalah ini. Dan bahawa di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak ada kontradik, tidak ada pertentangan dan percanggahan apabila kita mengatakan bahawa kejadian dalam alam ini termasuk perbuatan kita berlaku dengan sebab-musabab yang ada dan dalam masa yang sama ianya adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kontradik, percanggahan dengan kita mengatakan perbuatan yang kita lakukan dengan kehendak dan pilihan kita adalah perbuatan kita sendiri dan dalam masa yang sama ia juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia, perbuatan makhluk, haiwan dan sebagainya yang dilakukan dengan pilihan mereka adalah perbuatan mereka sendiri. Disandarkan kepada mereka sebagai pelakunya, sebagai pembuatnya. Namun dalam masa yang sama, ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah lah yang mentakdirkan, yang menjadikan kita makhluk boleh memilih, mempunyai pilihan, mempunyai usaha dan ikhtiar. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bacakan sejumlah rumusan atau kesimpulan sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah berkenaan rumusan akidah ahli sunnah berkenaan dengan qada dan qadar. Kata Ibnu Qutaybah rahimahullahu ta'ala, وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع وأنه لا يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله. Pandangan yang pertengahan, yang adil, yang saksama berkenaan dengan akidah qadar dan takdir Allah Ta'ala, bahawa kamu meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala itu adil, tidak zalim. Bagaimana jua dia mencipta, bagaimana jua dia menentukan, bagaimana jua dia memberi atau menghalang. Yani perbuatan Allah Ta'ala semuanya adil. Sama ada Allah Ta'ala bagi kita baik atau buruk, semuanya adil. Tidak ada satu pun perbuatan Allah yang bersifat zalim, yang bersifat menganiaya makhluknya. Tidak ada. Walaupun makhluk rasa benda tersebut tak bagus, walaupun rasa tak sesuai dan sebagainya, tapi itu di sisi Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Wa annahu la yakhruju min qudratihi syai', dan tiada suatu pun kejadian dalam alam ini yang terkeluar daripada kemampuan Allah. Semuanya dalam kemampuan dan anggaran yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dalam takdir sukatan yang Allah telah tetapkan. Dan tiada berlaku dalam kerajaan Allah ini di langit maupun di bumi kecuali apa yang dia kehendaki, yakni secara kauni, secara kejadian alam. Dan tiada seorang pun yang ada hutang kepada Allah. Yani Allah Ta'ala tidak berhutang dengan sesiapa.
Tiada sesiapa pun yang ada hak di sisi Allah yang dia boleh tuntut sebelumnya. Ini sebelum Allah Ta'ala yang beri, tidak ada. فَإِنْ أَعْطَى فَبِفَضْلٍ وَإِنْ مَنَعَ فَبِعَدْلٍ. Kalau Allah memberi kurnia, itu hanyalah semata-mata limpahan rahmat daripadanya. Dan jikalau dia menghalang, tidak memberi atau mencegah sesuatu daripada kita, maka itu adalah keadilan atau hukuman-hukuman dan dosa-dosa kita. وَأَنَّ الْعِبَادَ يَسْتَطِيعُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيُجْزَوْنَ بِمَا يَكْسِبُونَ. Dan bahawa sesungguhnya makhluk itu ada kemampuan, keupayaan. Dan mereka ada perbuatan, melakukan amalan dan akan dibalas di atas apa yang mereka lakukan. وَأَنَّ لِلَّهِ لَطِيفَةً يَبْتَدِئُ بِهَا مَنْ أَرَادَ وَيَتَفَضَّلُ بِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ وَيُوقِعُهَا فِي الْقُلُوبِ فَيَعُودُ بِهَا إِلَى طَاعَتِهِ. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu kurniaan yang halus, kurniaan yang kita tak dapat nampak dengan secara kasar, yang Allah mulakan dengannya bagi sesiapa yang dia kehendaki, yang dia anugerahkan kepada sesiapa dia kehendaki, yang dia cintai. Orang yang Allah Ta'ala cintai, lalu Allah letakkannya pada hatinya, lalu orang itu akan menjadi hambanya yang taat. Allah pilih dalam kalangan makhluknya sesiapa yang dia cintai untuk menjadi makhluk yang taat kepadanya. Wa yamna'uha man haqqat 'alaihi kalimatuh. Dan Allah menghalang sesiapa yang telah hak atasnya ketentuan Allah daripada perkara ini, iaitu hidayah. Orang yang Allah Ta'ala telah tahu dia tidak layak mendapatnya, Allah tidak beri. فهذه جملة ما ينتهي إليه علم ابن آدم من قدر الله عز وجل وما سوى ذلك مخزون عنه. Inilah kesimpulan apa yang boleh dicapai oleh pengetahuan manusia berkenaan ketentuan Allah, takdir Allah. Ada lebih daripada had ini, maka ianya di luar daripada jangkauan kita, tersimpan sembunyi. Tidak mungkin kita boleh mengetahuinya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, أنبأ جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره، ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قد قدمنا البيان عنه في أول الكتاب. ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحيانا، وأحيانا إلى مسببه، وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبا ويوجده الله جل ثناؤه عينا منشأة، بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسبا له بالقوة منه عليه والاختيار منه له، وإلى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه وإنشائها تدبيرا. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawa dialah yang menyesatkan dan dialah yang memberi hidayah, bukan selain dia. Tetapi Al-Quran itu turun mengikut gaya bahasa Arab seperti yang telah kita jelaskan pada awal kita, ini kitab Tafsir Ibn Jarir. Dan di antara uslub orang Arab ialah menyandarkan satu perbuatan kepada sesiapa yang didapati daripadanya perbuatan itu ada. Di antara uslub orang Arab ialah disandarkan perbuatan kepada perbuatan itu di mana ia berlaku. Seperti kita kata mata insan, manusia itu mati. Mati ada pada manusia, tapi manusia tidak mematikan dirinya. Allah Ta'ala yang mati. Tetapi tetap orang Arab panggil insan dalam konteks ayat ini diarabkan sebagai fa'il, pembuat. Bukan makna pembuat itu dia yang mematikan dirinya, tidak. Tapi wujida minhul fi'il. Fi'il itu didapati daripada dia. Kita dapat rasa kematian itu pada dia. Maka kita kata mata insan, matilah dia.
Walaupun penyebabnya adalah orang lain yang tidak dapat padanya, macam mati tadi. Penyebab yang mematikan dia malakul maut dengan perintah Allah. Dan kadang-kadang disandarkan kepada penyebabnya, walaupun fi'il itu didapati daripada selainnya. Dan kadang-kadang orang Arab sandarkan sesuatu benda kepada penyebab. Dia jadikan penyebab sebagai fa'il, tetapi bukan fa'il yang langsung, tapi sebagai penyebab. Ya. Macam kita kata, bila kita duduk dalam kereta bergerak. Yang bergerak ialah kereta. Tapi kita yang menyebabkan kereta bergerak. Jadi disebut juga Muhammad bergerak masalahnya. Dia dalam kereta. Hazal insan yataharrak fi sayyaratihi, bergerak walaupun dia duduk diam. Tak buat apa. Okay. Maka jikalau begitu, dari segi uslub bahasa Arab, bagaimana pula dengan perbuatan yang diperolehi, yang dilakukan oleh seorang hamba dan dalam masa yang sama dicipta oleh Allah? Maka tentulah yang demikian itu lebih utama untuk disandarkan kepada yang memperolehinya, yang melakukannya dengan kekuatan yang ada padanya dan pilihan daripadanya. Di sini Ibn Jarir beritahu bahawa perbuatan makhluk dilakukan oleh kita dengan pilihan dan ikhtiar kita, maka dia adalah perbuatan kita. Dan kepada Allah disandarkan penciptaannya dan pentadbirannya, tetapi disandarkan kepada Allah sebagai pencipta yang mewujudkan perbuatan, kerana Allah yang mewujudkan segala sebab musabab yang membolehkan kita melakukan perkara tersebut. Kesimpulannya adalah Allah adalah pencipta bagi amalan makhluk, walaupun makhluk itu ada kudrah, kemampuan dan kesan pada perlakuan ataupun perbuatan mereka, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak menafikan bahawa Allah adalah khaliq, pencipta perkara tersebut. Kata Mutarrif Ibn Syakhir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, "Laisa li ahadin an yas'ada fawqa baitin fayulqi nafsah thumma yaqulu qudira li walakinna nattaqi wa nahdhar fa in asabana shay'un 'alimna annahu lan yusibana illa ma kutiba lana." Tidak ada bagi seseorang pun untuk dia sendiri naik ke bumbung rumah, lalu dia mencampakkan dirinya ke bawah, lalu dia kata ini takdir. Tak boleh kita sendiri yang pergi buat perkara yang mencederakan diri kita, lepas tu kita bagi alasan ni takdir. Tetapi hendaklah kita ini berjaga-jaga dan berhati-hati. Setelah itu, jikalau terkena juga kepada kita sesuatu yang memudaratkan tadi, maka kita tahu bahawa ianya perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. So, tak ada orang, dia tak pakai mask, tak ada jaga penjarakan fizikal, tak guna hand sanitizer apa semua, pergi masuk ke rata tempat, lepas tu bila kena COVID, dia kata ini takdir Allah. Kerana hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita dengan keupayaan untuk memilih. Dan Allah telah berikan kepada kita garis panduan, cara-cara untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Bahkan cara mengelak penyakit berjangkit ni bukan sahaja Allah beritahu kepada kita menerusi pengalaman kita sendiri atau kajian saintifik sahaja, bahkan menerusi sabda Nabi SAW. Ya. Lalu kita ceroboh segala sebab-sebab yang Allah bagi, kita langgar. Berarti bila kena kita kata dah takdir nak buat macam mana? Tak boleh. Kan? Tapi setelah kita melakukan segala usaha untuk mengelak, kalau terkena juga, maka nak buat macam mana? Itu adalah keputusan daripada Allah yang tentulah ianya lebih baik dan terbaik, yang kita tidak tahu hikmahnya. Nas'alullah al-afiyah. Dan tentu sekali pandangan yang mengatakan bahawa perbuatan makhluk sebenarnya adalah
terhasil daripada kesan yang ada pada kudrah dan iradahnya, hanya kudrah dan iradah makhluk, namun dalam masa yang sama tidak menafikan ianya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, ianya juga adalah pandangan yang disokong oleh sejumlah golongan Mu'tazilah dan Asy'ariyah juga. Itu di antara perkara yang kita kena faham. Ya, bila kita kata Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Jabriyah, bukan bermakna semua ulama dia akan setuju dalam satu masalah dalam bab, tapi tentulah ada dalam kalangan mereka yang bersependapat dengan ahli sunnah wal jamaah, walaupun mungkin cara penyampaian mereka, istilah-istilah yang mereka guna kurang tepat mengikut istilah syar'i. Sebab itulah ulama kata kebenaran itu mungkin terdapat pada bukan ahli sunnah, tetapi kebenaran yang terdapat pada bukan ahli sunnah itu kita boleh dapat pada ahli sunnah dengan lebih jelas, lebih terang, dan tidak ada kebenaran yang terdapat pada ahli batil, pada ahli bid'ah, orang kafir, melainkan kebenaran itu asalnya, puncanya daripada ahli sunnah, daripada Islam, dan ia pasti ada pada ahli sunnah dan Islam. Apa saja kebaikan, benda yang betul yang kita tengok ada pada ajaran agama-agama lain, hakikatnya itu semua adalah saki-baki fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan pada manusia, yang ia merupakan ajaran para anbiya dan rasul. Sebab itulah tidak perlu kita nak puji. Demikian juga apa sahaja perkataan yang benar, yang hak, yang disebut oleh ahli bid'ah, hakikatnya ia adalah saki-baki daripada sunnah, kerana asal manusia Allah Ta'ala cipta sebagai ahli tauhid. Asal Muslim, asalnya dia ahli sunnah, dan bid'ah itu mendatang kemudian. Lepas tu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qawlu Abil Husaini wa muttabi'ihi fil qadar wa huwa qawlu muhaqqiqi ahli sunnah alladhina yaquluna inna Allah khalaqa qudratal abdi wa iradatahu وذلك مستلزم لخلقه فعل العبد ويقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. Perkataan Abil Husain Al-Basri, seorang ulama Mu'tazilah dan pengikutnya dalam qadar, itulah sebenarnya pendapat muhaqqiqi ahli sunnah, ulama-ulama yang tahqiq daripada kalangan ahli sunnah, yang berkata sesungguhnya Allah mencipta kudrah hamba dan kehendaknya, dan itu melazimkan penciptaan Allah akan perbuatan hamba. Memandangkan Allah yang cipta kudrah dan iradah yang hamba guna untuk melakukan perbuatannya, maka melazimkan Allah lah yang mencipta perbuatan hamba tersebut. Dan mereka mengatakan sesungguhnya seorang hamba itu melakukan perbuatannya secara hakikat, dan dialah yang mewujudkan perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Wallahu subhanahu ja'alahu fa'ilan lahu muhdithan lah. Allah lah yang menciptakan dia mampu melakukan perkara tersebut. Kita ada usaha dan pilihan, tetapi siapa yang menciptakan kita boleh berusaha dan memilih? Jawapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang menciptakan perbuatan yang kita pilih dan usaha itu. Wa hadha qawlu jamahiri ahli sunnah min jami'i tawaif. Inilah pendapat jumhur ahli sunnah dari segenap lapisan ataupun pelbagai bidang mereka. Wa huwa qawlu kathiri min ashabil asy'ari ka Abi Ishaq al-Isfirayini wa Abi al-Ma'ali al-Juwaini al-mulaqab bi Imam al-Haramaini wa ghairihima. Dan kebanyakan pandangan pengikut-pengikut Abu Hasan al-Asy'ari seperti Abu Ishaq al-Isfirayini dan Abu Ma'ali al-Juwaini Imam al-Haramain, yang mana mereka berdua ni diketahui dalam masalah ini menyelisihi qaul yang mu'tamad dalam kalangan Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah majoriti mereka adalah memilih pandangan Jabriyah ataupun disebut Jabriyah mutawassithah. Adapun dari segi dalil ahli sunnah wal jamaah yang mereka jadikan sebagai sandaran utama bahawa perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah, namun dalam masa yang sama ia berlaku berdasarkan kesan daripada kemampuan kudrah hamba, sebagai sebab, salah satu sebab adalah pelbagai. Dalil itu pelbagai.
Ada sebahagiannya dalil akli dan ada dalil fitri, dalil akal, dalil fitrah dan ada dalil naqli. Ya. Jadi dalil itu banyak sebenarnya dan ianya semua dalil yang saling melengkapi. Dan sebenarnya keseluruhan dalil yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini tidak lari daripada dalil yang dipakai oleh Qadariyah dalam mengatakan bahawa makhluk yang mencipta amalan mereka, dan dalil Jabriyah yang mengatakan makhluk tidak mencipta amalan mereka dan Allah lah yang menentukan. Kerana hakikatnya dalam masalah af'alul ibad ini, perbuatan makhluk ini, ahli sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Mereka mengambil dalil-dalil Qadariyah daripada Quran dan Sunnah, dalil akal, dalil fitrah, lalu mereka letakkan pada tempatnya. Ahli Sunnah kata, wahai Qadariyah, dari dalil yang kamu bawa berkenaan makhluk itu ada pilihan, makhluk itu ada usaha, makhluk itu dibalas mengikut usahanya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, kullu nafsin bima kasabat rahinah, tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa makhluk ada perbuatan, ada usaha, ada keupayaan untuk bertindak dan memilih. Itu adalah hak, adalah benar, adalah betul. Tetapi apa konteksnya? Konteksnya bukan seperti yang kamu letakkan, wahai Qadariyah. Kamu ambil dalil ni, kamu kata makhluk yang mencipta, yang menentukan, dan Allah tidak campur tangan. Dia kata salah. Dalil yang kamu bawa ini hanya menetapkan bahawa makhluk ada usaha dan kemampuan dan perbuatan. Tetapi ia tidak menafikan Allah sebagai pencipta. Manakala dalil-dalil Jabriyah pula yang mengatakan bahawa semua perbuatan itu disandarkan kepada Allah, kita kata dalil kamu betul juga. Tetapi apa konteks dalil yang kamu bawa? Konteksnya Allah sebagai pencipta, bukan Allah sebagai pelaku secara langsung. Kadar Jabriyah dia faham Allah lah pelaku secara langsung. Tapi kita kata salah. Bukan Allah yang buat, bukan Allah yang bila kita berjalan, bukan Allah yang berjalan. Bila kita bercakap, bukan Allah yang bercakap. Perbuatan kita adalah disandarkan kepada kita. Tetapi Allah yang menentukan, Allah yang mencipta, Allah yang menciptakan segala sebab-sebabnya, menghilangkan segala penghalang-penghalangnya. Ya. Jadi dalil-dalil yang kamu guna, wahai Jabriyah, merujuk kepada Allah sebagai pencipta. Manakala dalil-dalil golongan Qadariyah merujuk kepada makhluk sebagai pelaku. Kalau kita himpunkan dalil-dalil ini dan membuang andaian salah daripada Qadariyah dan andaian salah daripada Jabriyah, maka kita akan dapatlah yang hak, kebenaran dalam masalah ini. Tengok apa kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته وأنه لا خالق غيره وأنه على كل شيء قدير لا يستثنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله وأنها قائمة به لا بالله. Semua dalil yang sahih yang dipakai oleh Jabriyah ianya menunjukkan penetapan adanya kudrat Allah Ta'ala dan kehendaknya, dan bahawa tiada yang mencipta kecuali Allah, dan bahawa dia berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang terkecuali daripada perkara ini, dan ini adalah hak. Namun dalam masa yang sama, Jabriyah tidak ada bersama mereka sebarang dalil yang sahih menafikan bahawa hamba juga adalah mempunyai kemampuan dan kehendak dan
pelaku sebenar perbuatannya dengan kehendaknya dan kemampuannya. Dan bahawa perbuatan makhluk itu adalah sifat kepada mereka, bukan kepada Allah. Jadi Jabriyah tidak ada dalil yang menafikan perkara ini, tapi dia penafikan. So mereka ambil dalil yang sahih, tapi mereka faham secara salah. وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين. Demikian juga Qadariyah, dalil mereka hanya sekadar menunjukkan bahawa makhluk itu perbuatannya berlaku dengan kudrah dan kehendak mereka dan mereka ada pilihan. Namun tiada bersama Qadariyah itu sebarang dalil yang sahih yang menafikan Allah juga sebagai pencipta yang menciptakan makhluk tadi boleh melakukan dan memilih. Fa'adillatul Jabriyah متضافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال ونفى عموم مشيئته وخلقه لكل موجود وأثبت في الوجود شيئا بدون مشيئته وخلقه. Maka dalil Jabriyah keseluruhannya yang sahih itu menunjukkan sebagai bantahan kepada mereka yang menafikan kudrat Allah atas segala kejadian alam ini dan golongan yang menafikan kehendak Allah meliputi segala yang berlaku dalam alam ini. Dan dalil itu menetapkan bahawa dalam alam ini berlaku semuanya dengan kehendak Allah. Itu sahaja. Tidak menafikan makhluk sebagai pelaku, tapi dia menetapkan Allah sebagai pencipta. Dalil Jabriyah. وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره وقال إنه ليس بفاعل شيئا والله يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه بل هو مضطر إليه مجبور عليه. Dalil Qadariyah pula keseluruhannya yang sahih itu menunjukkan Allah menunjukkan bahawa makhluk ada pilihan. Dan ia adalah hujjah bagi golongan yang menafikan pilihan yang ada pada makhluk, kudrah dan iradah makhluk. Namun dia tidak menafikan Allah sebagai pencipta. Jadi dalil Qadariyah sesuai untuk bantah Jabriyah dan dalil Jabriyah sesuai untuk bantah Qadariyah. Tetapi dalil Qadariyah tidak sesuai untuk mengisbatkan akidah Qadariyah dan tidak sesuai, dalil Jabriyah tidak sesuai untuk mengisbatkan akidah Jabriyah. Wa ahlus sunnah wa ahlus sunnah wa hizbur rasuli wa askaril imani la ma'a haula'i wa la ma'a haula'. Adapun ahlus sunnah, mereka yang berada di kem Rasul dan askar iman, tidak bersama dengan golongan ini maupun itu. Tidak bersama dengan Jabriyah, tidak juga Qadariyah. Bal hum ma'a ha'ula'i fima asabu fih, wa hum ma'a ha'ula'i fima asabu fih. Tetapi ahli sunnah bersama dengan Jabriyah dalam dalil mereka yang sahih. Dan bersama Qadariyah dalam dalil mereka yang sahih. فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه وهم براء من باطلهم فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض. Maka ahli sunnah itu bersama dengan kebenaran dengan setiap pihak, bersama dengan kebenaran yang ada pada Jabriyah dan bersama dengan kebenaran yang ada pada Qadariyah dalam masa yang sama, menyucikan dan berlepas diri daripada kebatilan kedua-dua pihak. Maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu menghimpunkan hak yang ada pada setiap pihak sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Kita ambil hak yang ada pada Jabriyah dan kita saring ia daripada kebatilan mereka. Kita ambil hak yang ada pada Qadariyah dan kita tapih ia daripada kebatilan mereka, lalu kita gabungkan kedua-dua yang hak ini, maka dapatlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan kesimpulan yang telah kita
nyatakan sebelum ini. Dan insya-Allah perincian dalil ini kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Pada pagi ini kita cukup sekadar itu dulu insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan memberi manfaat dan faedah kepada kita semua. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan majlis kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.